Kau tahu tidak, negara jiran kita ini menyimpan sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar pantai yang cantik atau nasi goreng yang sedap. Indonesia menyimpan sumber daya alam yang nilainya boleh beli seluruh Malaysia beberapa kali ganda. Dan yang paling mengejutkan, kita tak tahu pun ia wujud. Hari ini, aku nak bongkar 10 sumber daya alam Indonesia yang hampir tiada orang Malaysia tahu. Bukan yang kau belajar dalam buku sejarah. Yang ini jauh lebih mengejutkan. Sebelum aku teruskan, aku nak minta satu benda kecil. Kawan aku seorang ni cakap, orang Malaysia tak kisah pasal Indonesia. Buat apa susah-susah buat video? Tapi aku tak percaya dia. Kalau kau tengah dengar ini sekarang, tekan subscribe sekali. Bukan untuk aku, tapi untuk buktikan yang kita orang Malaysia ni bijak dan kita nak tahu apa yang berlaku di sebelah kita. Jangan bagi dia betul. Assalamualaikum. Baiklah, mari kita mulakan dengan sesuatu yang mungkin kau pernah tengok tapi tak sedar nilainya. Indonesia duduk di atas tanah yang sangat kaya sampai ada negara-negara besar yang sanggup buat apa sahaja untuk dapatkannya. Amerika, China, Jepun, semuanya ada kepentingan di sana. Kenapa? Sebab Indonesia bukan sekadar besar dari segi saiz. Ia besar dari segi apa yang tersembunyi di bawah tanah, di dalam hutan dan di dasar lautnya. Yang pertama sekali, nikel. Kau mungkin fikir, nikel tu benda apa? Tapi tunggu. Bateri kereta elektrik Tesla, Samsung, Apple, semuanya perlukan nikel. Dan Indonesia mempunyai lebih kurang 22% daripada rizab nikel seluruh dunia. Nombor 1 di dunia. Pulau Sulawesi dan Maluku menyimpan deposit nikel yang nilainya dianggarkan mencecah berbilion-bilion dolar. Pada tahun 2023 sahaja, Indonesia mengeksport nikel bernilai lebih 30 bilion dolar Amerika Syarikat. 30 bilion. Kau bayangkan tak? Dan ini yang menarik. Indonesia tak bagi lagi ekspor nikel mentah. Mereka proses dulu dalam negara. Kerana mereka dah sedar, kalau jual mentah, untung sikit. Kalau proses sendiri, untung berlipat kali ganda. Idea yang sangat bijak sebenarnya. Tapi nikel bukan yang paling mengejutkan lagi. Tunggu dulu. Yang kedua, timah. Kau pernah dengar Pulau Bangka Belitung? Tempat yang cantik, penuh pantai putih. Tapi di bawah pasir putih itu tersimpan timah yang menjadikan Indonesia pengeluar timah nombor 2 terbesar di dunia selepas China. Setiap telefon pintar, setiap komputer riba yang ada di tangan kau sekarang, hampir pasti ada unsur timah dari Indonesia di dalamnya. Setiap kali kau guna WhatsApp, kau secara tak langsung menyentuh hasil bumi Indonesia. Yang ketiga pula, bauksit dan aluminium. Ini yang ramai tak tahu. Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau menyimpan deposit bauksit yang luar biasa. Bauksit ini yang diproses jadi aluminium dan aluminium ada dalam tin minuman kau, dalam bingkai tingkap rumah kau, dalam badan kapal terbang yang kau naik. Indonesia ada stok yang cukup untuk bekalkan dunia berpuluh-puluh tahun lagi. Sekarang masuk ke yang lebih menarik lagi. Yang keempat, tembaga. Kau pernah dengar nama Freeport? Tambang Grasberg di Papua, Indonesia adalah antara tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Satu tambang tu je dah menjana pendapatan yang luar biasa. Pada tahun 2022, hasil operasi Freeport Indonesia menyumbang lebih 3.8 bilion dolar Amerika Syarikat kepada kerajaan Indonesia. Bayangkan, satu lubang di tanah Papua tu nilainya bersamaan dengan KDNK beberapa buah negara kecil. Dan emas, di tempat yang sama, mereka keluarkan lebih 2 juta opens emas setahun. Tapi di sinilah cerita jadi lebih menarik. Kerajaan Indonesia dah ambil alih 51% pegangan Freeport pada tahun 2018 selepas rundingan panjang. Duit besar tu kini masuk ke poket rakyat Indonesia sendiri. Bijak ke tidak?
Sekarang kita berehat sekejap dari logam. Ada sesuatu di dalam lautan Indonesia yang kau mesti tahu. Yang kelima, ikan dan hasil laut. Ini bunyi biasa, tapi tunggu angkanya. Indonesia mempunyai 6.4 juta kilometer persegi zon ekonomi eksklusif. Itu antara terbesar di dunia. Nilai sumber ikan Indonesia dianggarkan lebih daripada 27 bilion dolar Amerika Syarikat setahun. Tapi ini yang pelik sikit. Masalah penangkapan ikan haram di perairan Indonesia sangat serius sampai kerajaan mereka pernah letupkan dan tenggelamkan lebih 500 buah bot asing yang masuk tanpa izin. 500 bot tenggelam. Sebab ikan mereka tu berharga sangat. Kalau kau pernah makan ikan kembung atau udang di restoran seafood di Malaysia, ada kemungkinan besar ia datang dari perairan Indonesia tanpa kita sedar. Yang keenam, rempah ratus. Ini ada kaitan dengan sejarah kita bersama. Kepulauan Maluku di Indonesia dulu digelar Spice Islands, Kepulauan Rempah. Cengkeh, buah pala, semuanya dari sana. Pernah ada masa dalam sejarah apabila cengkeh lebih mahal dari emas. Portugis, Belanda, Spanyol, Inggeris, semua bergaduh berebut kepulauan tu. Hari ini, Indonesia masih pengeluar cengkeh terbesar dunia dengan pengeluaran lebih 100,000 tan metrik setahun. Dan buah pala, hampir 75% bekalan buah pala dunia datang dari Indonesia. 3 suku daripada seluruh dunia. Nilai ekspor rempah Indonesia mencecah berbilion rupiah setiap tahun. Setiap kali kau minum teh halia atau makan kari, kau sedang menikmati warisan kepulauan itu. Sekarang, yang ketujuh. Ini yang paling mengejutkan aku sendiri. Rotan. Tunggu, jangan tutup dulu. Ini bukan rotan yang cikgu guna masa sekolah rendah. Ini rotan sebagai bahan perabot, sebagai bahan ekspor. Indonesia mengawal hampir 80% bekalan rotan mentah dunia. 80%. Perabot rotan yang ada dalam hotel-hotel mewah di Eropah, di showroom perabot di IKEA, di villa-villa di Bali yang penuh pelancong, semuanya ada kaitan dengan hutan Indonesia. Nilai industri rotan Indonesia dianggarkan mencecah lebih 1.5 bilion dolar Amerika Syarikat setahun. Dan hutan Indonesia bukan sahaja ada rotan. Ada beribu-ribu spesies tumbuhan ubatan yang belum pun dijelajah sepenuhnya oleh saintis. Hutan Amazon mungkin lebih terkenal. Tapi hutan Kalimantan dan Sumatera adalah antara yang paling tua dan paling kaya biodiversitinya di dunia. Yang ke-8, batu bara. Malaysia ada Sabah, ada Sarawak, ada sedikit arang batu. Tapi Indonesia adalah pengeluar dan pengeksport arang batu terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia mengeksport lebih 460 juta tan arang batu. Nilainya lebih 60 bilion dolar Amerika Syarikat dalam 1 tahun sahaja. 60 bilion dolar. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan adalah ibu kepada deposit arang batu yang nilainya mencengangkan. Setiap kali lampu menyala di China, di India, di Korea, ada kemungkinan besar ia menggunakan elektrik yang dihasilkan dari arang batu Indonesia. Yang ke-9, panas bumi atau geothermal. Ini yang betul-betul ramai tak tahu. Indonesia duduk di atas cincin api Pasifik. Lebih 127 gunung berapi aktif di seluruh kepulauan. Berbahaya? Ya, tapi juga sangat berharga. Tenaga panas bumi yang tersimpan di bawah bumi Indonesia dianggarkan bersamaan dengan 40% daripada rizab geothermal seluruh dunia. 40%. Indonesia berpotensi menjadi kuasa tenaga hijau terbesar di dunia jika semua sumber geothermal ini dibangunkan sepenuhnya. Stesen jana kuasa panas bumi di Jawa dan Sumatera sudah beroperasi, menghasilkan elektrik yang bersih tanpa bakar minyak atau arang batu. Masa depan tenaga Indonesia
mungkin lebih hijau dari yang kita sangka. Dan akhirnya, yang ke-10. Ini yang paling mahal dari segi nilai per unit. Kayu cendana, kayu gaharu. Kau tahu berapa harga kayu gaharu premium per kilogram? Boleh cecah $30,000 Amerika Syarikat sekilogram. $30,000. Sebab itulah ia disebut kayu ajaib. Ia digunakan dalam minyak wangi mewah, dalam ubat tradisional, dalam upacara keagamaan. Kalimantan dan Sumatera ada pokok gaharu liar yang nilainya lebih mahal dari perak. Sepotong kayu yang boleh pegang dalam satu tangan tu, harganya boleh beli kereta baru. Begitu juga kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Indonesia adalah salah satu peneluar cendana berkualiti tinggi di dunia. Parfum Chanel, Dior dan banyak jenama mewah lain menggunakan ekstrak cendana yang sebahagiannya datang dari kepulauan Indonesia. Sekarang bayangkan semua ini sekaligus. Nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, ikan, rempah, rotan, arang batu, panas bumi, kayu gaharu, cendana, semuanya dalam satu negara. Negara yang berbatasan langsung dengan kita. Negara yang kadang-kadang kita pandang enteng. Ingat tadi aku sebut pasal nikel dan bagaimana Indonesia berhenti ekspor mentah? Itu bukan kebetulan, itu strategi. Indonesia sedang berubah dari negara yang jual bahan mentah kepada negara yang jual produk siap. Mereka bina kilang, mereka latih rakyat, mereka tarik pelabur asing dengan syarat bina pabrik di sini, bukan sekadar ambil bahan dan balik. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kekal antara 5% tahun walaupun dalam tekanan global. Mereka tengah bina ibu kota baru, Nusantara di Kalimantan. Bukan kerana suka-suka, tapi kerana mereka nak tunjukkan kami serius tentang masa depan. Kita sebagai jiran, sebagai saudara serumpun, ada dua pilihan. Kita boleh terus tak ambil tahu atau kita boleh faham apa yang sedang berlaku di sebelah kita, belajar dari mereka dan mungkin cari peluang yang boleh memberi manfaat kepada dua-dua pihak. Sebab sumber daya alam Indonesia bukan ancaman untuk Malaysia. Ia adalah peluang untuk kerjasama yang lebih dalam, perdagangan yang lebih kuat dan hubungan yang lebih bermakna antara dua bangsa yang berkongsi bahasa, budaya dan sejarah yang sama. Kali berikutnya kau tengok berita pasal Indonesia, jangan sekadar tengok drama politiknya. Tengok juga apa yang ada di bawah tanahnya, di dalam hutannya, di dalam lautannya. Sebab di situlah tersembunyi kekayaan yang dunia tengah rebut-rebut untuk dapatkan. Kalau video ini buka mata kau sikit tentang jiran kita yang luar biasa ini, tekan like dan subscribe. Dan komen satu perkataan yang paling mengejutkan kau dari list tadi. Aku nak tahu mana satu yang buat kau terkejut paling banyak. Sampai jumpa di video seterusnya.